Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dihormati jawatan kuasa surau, Tuan Imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kita dapat berkumpul sekali lagi. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang seterusnya dalam suratul Alaq. Kita telah baca semuanya pada minggu yang lalu dan kita telah tahu sedikit sebanyak tentang surah Al-Alaq. Secara ringkasnya, kedudukannya adalah selepas daripada surah At-Tin dan juga sebelum surah Al-Qadar. Saya telah huraikan pada kuliah yang lalu kenapakah kedudukannya sedemikian. Ada hikmah-hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menyusun surah ini berada dalam kedudukannya yang sedemikian. Okey, kemudian juga pada kuliah yang lalu kita telah baca ayat 1 dan 2, yang mana dalam surah Al-Alaq ini sebagai ulang kaji, Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan, secara ringkaslah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca dalam maksud membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, faham Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kerana selepas daripada wahyu ini turun, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdepan dengan kaumnya, masyarakatnya yang sesatlah, yang tidak menerima dakwahnya, yang kuat menentangnya, iaitu geng-geng Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab ni, yang cukup kuat menentang. Jadi sebagai bekal Nabi nak berdepan dengan masyarakat yang kuat menentang ni, bekalnya adalah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta Nabi baca, faham, amal, supaya Nabi ni ada kekuatan lah. Okey, itu secara umum lah tentang ayat ini. Juga nak menceritakan, itu yang pertama. Yang kedua, nak menceritakan tentang manusia ini asalnya lemah. Penciptaan manusia ini lemah, daripada segumpal darah, daripada air mani, segumpal darah, daging, tulang, barulah menjadi manusia sepenuhnya. Ini suatu isyarat bahawasanya manusia ini asal usulnya dalam keadaan yang lemah, tidak ada kekuatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan dia kehidupan, barulah dia hidup sebagai manusia. Jadi manusia ni asalnya lemah. Sebagai peringatanlah kepada masyarakat pada waktu itu, kita kena patah balik. Masyarakat pada waktu itu dia situasinya menentang, tidak beriman. Nabi kalau keluar rumahnya, ibaratnya keluar rumah aja nampak orang sembah berhala. Bukannya sekejap, sentiasa, setiap saat. Situasinya macam itulah. Keluar rumah aja masyarakat sembah berhala. Jadi Nabi ni dia hatinya bersih, suci, dia tak dapat terima keadaan tu, tak kena dengan fitrah dia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Gua Hira untuk untuk mengasingkan diri daripada keadaan itulah, kerana masyarakat waktu itu sangat
rosak. Jadi sebagai ingatan kepada manusia pada waktu itu yang rosak, ingat balik kejadiannya daripada segumpal darah. Jadi ada 2 poin di sini. Kepada masyarakat pada waktu itu. Okey. Juga saya tertinggal pada kuliah yang lalu, apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menjadikan malaikat waktu turun surah ini memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang sangat kuat, sehingga Nabi waktu itu berada dalam keadaan yang lemas, seolah-olahnya lemas, tak boleh bernafas. Pelukan malaikat tu kuat, Nabi tak boleh bernafas. Ada 2 hikmahnya. Yang pertama, nak menunjukkan bahawasanya Quran ni dia umpama manusia bila dia lemas, dia memerlukan oksigen, udara. Jadi Quran ini ibaratnya memberikan oksigen kepada roh, kepada roh manusia. Kalau dia tidak dapat baca Quran, tak boleh faham, umpama dia lemas, tidak ada oksigen. Sebab tu dia hikmahnya. Kenapa malaikat Jibril peluk dengan kuat, supaya Nabi tahu bahawasanya Quran ini diumpama udara, memberi kehidupan kepada roh. Itu satu. Yang keduanya, nak memberitahu bahawasanya Quran ini dia berat. Quran ini dia berat. Maknanya tanggungjawab Quran itu berat kepada Nabi. Bila Nabi balik ni tuan-tuan, tahu tak, bila Nabi balik ni, Nabi balik rumah ketakutan. Lepas jumpa malaikat Jibril ni, Nabi kata, selimutkan aku kepada Khadijah. Sebab dia takut, sebab dia tak pernah nampak Jibril ni dalam wajah yang asli, jadi menakutkan. Oleh yang demikian, ketakutan itu jadi Nabi minta selimut. Wahyu kedua turun adalah apa tuan-tuan? Yang kedua, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Lepas dapat wahyu ni yang berat ni, balik ketakutan, rupanya boleh rehat. Tak, Allah Ta'ala kata, bangun, kumil laila illa qalila, bangun pada waktu malam, melainkan hanya sedikit tidur. Maknanya lepas saja peristiwa ni, bermulalah detik kehidupan Nabi ni memikul tanggungjawab yang sangat besar, beban. Dia nak berdepan dengan masyarakat yang menentang, yang menghalau dia, yang hina dia, yang seksa sahabat. Jadi sebagai suatu isyarat, pelukan yang kuat tu maknanya wahyu yang akan datang ni dia berat, qaulan saqila. Jadi bangun pada waktu malam, bahwasanya inna sanulki alaika qaulan saqila. Lepas ni wahyu tu berat, tanggungjawabnya berat. Oleh yang demikian, pelukan Jibril tu sebagai suatu isyarat bahawasanya Nabi lepas ni dia bawa beban. Bukan beban, maknanya amanah yang besar, untuk dibawa kepada masyarakat. Jadi itu gambaran surah ini diturunkan. Okey, baik, kita baca. Saya rasa kita baca lagi sekali, tapi kita baca serentak sekali cukuplah, sebab kita dah baca kan. Okey, kita baca serentak sekali je. Okey, 1, 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda.
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Okey, baik, selesai tuan-tuan. Pada ayat yang ke-14, satu saja tajwid tuan-tuan. Alam tu, alam yang alam tu kita baca alam tu, alam kita rapatkan bibir kita, alam, 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 dia jangan ada ruang. Alam ya'lam, cumanya alam ni dia satu harakat, kemudian ya'lam yang kedua tu baru itu situ ada dua harakat. Alam ya'lam tu dua harakat, alam pertama satu harakat. Tapi yang penting lam tu, bila lam je kita punya bibir kita rapat. Sama macam kita baca ghairil maghdubi alaihim, him, bila him tu bibir kita rapat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bibir kita rapat. Rapat, tapi kita rapat tu bukan rapat geram, dia rapat lembut je. Dia jangan apa alam, dia ketap dia punya bibir, dia bukan ketap bibir. Alam tu dia ketap, dia lembut. Bukan alam, tu dah jadi dia dah jadi lain tu. Dia bukan dia dah hukum lain, dia jangan tekan. Okey, kita cuba. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, baik. Jadi yang tu tak ada harakat, satu harakat, bukan tak ada harakat, satu harakat. Yang kedua ya'lam baru dua harakat. Ya'lam ini hukumnya apa? Ikhfa Syafawi, betul tak? Ada adik yang belajar tajwid ni, betul? Boleh confirmkan Ustaz? Betul tak? Alam ya'lam mim mati jumpa ba tu izhar syafawi kan? Mim mati jumpa dengan ba. Jadi kalau lam, alam pertama tu alam mim mati jumpa dengan ya tu itu izhar syafawi. Okey. Baik, sama juga lah dengan yang atas tu, Allamal insana ma lam ya'lam pun sama. Okey, baik. Kemudian okey, Ustaz rasa itu saja yang berkaitan tajwid lah yang kita nak kena. Okey, akhir sekali tuan, yang ayat last tu, kalla la tuti'uhu. Was, okey, was di sini kita baca jangan ada was, ada se. Okey, kalla la tuti'uhu was. Saya baca pun ada sikit tu, dia jangan ada kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Okey, boleh kita try sekali. 1, 2 mula. Okey, dia ada sikit tu tapi tak apa was, dia jangan wasjud, jud ada, wasjud waqtarib. Kemudian tadi satu lagi
Kita baca jangan baca macam ni. Kalla la tu. Dia jadi tu dia jadi. Kalla la tu ti'. Dah jadi tu dah jadinya. Sebab kita nak jaga to tu, dia dah jadi to ti'. To dah jadi. Dia tu kena jaga-jaga sikit tu Kalla la tuti'. Dia jangan kalla la tuti'. Dia pasal nak masuk to tu. Dia macam lebih kurang surah apa yang apa tu, Alhaakumut Takatsur yang okey, cuba kita baca. Kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Okey, baik, ada sikit ni. Okey, tak apa. Itu last tuan-tuan, dia lebih kurang sama macam ayat ni ni. Allati tattali'u 'alal afidah, surah Al-Humazah ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah. Pun sama, bila kita baca tu jangan ada ini ta, jangan ta je ni. Allati tattali'u ta. Allati tattali'u 'alal afidah. Boleh? Kadang-kadang saya pun baca salah juga. Mengajar orang senang lah, tapi kita baca memang bila kita baca teks memang ada bunyi juga. Ta okey. Kemudian afidah pun sama, jangan ada bunyi f. Af pun jangan. Afidah. Alal afidah. Dia tak ada alal afidah. Okey, boleh ni? Okey tuan-tuan, itu sikit-sikit lah kita nak betulkan. Bismillah. Okey, surah ni saya bagi ringkas sajalah tuan-tuan. Okey, kita patah balik ayat yang ketiga, sambung Iqra'. Kita dah terjemah sampai ayat 2 kan. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan penciptamu yang maha mulia. Tengok apa dunia tafsiran Allah Ta'ala kata kerjakanlah perintah untuk membaca untuk kali yang kedua. Bila Allah perintah baca kali kedua ni menunjukkan pentingnya seseorang itu menimba pengetahuan. Kerana apa? Manusia ni dia nak kenal Allah melalui jalan ilmu pengetahuan, mesti dengan membaca. Jadi ada 2 kali ni menunjukkan penting. Okey. Kemudian wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha akram. Akram dalam Quran tuan-tuan dia terjemah apa? Yang maha mulia. Yang maha apa? Yang maha mulia. Mulia. Okey, akram yang boleh, yang maha mulia. Maksudnya di sini Allah Taala ni zat yang maha dermawan. Karim. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Kenapa Allah Taala kata dia mulia? Kerana dialah Al-Karim yang membuatkan kamu ni Muhammad daripada tak boleh membaca menjadi boleh membaca. Dengan Allah Taala punya sifat karim tu, dermawan, maknanya pemurah, generous. Kalau bahasa Jawanya generous, dermawan. Allah Taala ni maha dermawan, karim, maha pemurah. Okey, disebabkan pemurahnya lah maka Allah menjadikan Nabi boleh membaca. Itu satu. Yang kedua, tafsiran yang kedua, dengan sifat Allah yang generous tu maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Dia sama dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah Subhanahu Wa Taala ni jadikan manusia. Tuan-tuan tahu kan, khalaqal insan. Allah lepas cipta manusia, dia tak tinggal manusia macam tu je. Allah bekalkan manusia dengan Al-Quran. Tuan-tuan, itulah maknanya sifat Allah yang mulia.
dibekalkan kita dengan panduan. Tuan-tuan, kalau tak manusia ni kalau tak ada panduan dia jadi macam mana? Betul. Sesatlah. Kalau bahasa yang tak cantik ni macam tadi lah. Macam tu lah. Macam haiwan. Kalau ikut bahasa yang tak cantik lah. Bila hidup tapi dia tak ada panduan. Tapi manusia ni ada bekal Quran. Okey. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia menulis dengan pena. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia menulis dengan pena. Di sini ada dua tafsiran. Tak apa, saya bagi satu je. Pena tu pena yang ada pada kita lah. Jadi dengan ada pena tu, nikmat dakwat tu menjadikan manusia dapat menulis ilmu pengetahuan. Sampailah sekarang Quran yang ada pada kita ni pun dengan pena, dengan dakwat, dengan pen, sampailah kepada kita pada hari ini. Sebab tu antara nikmatnya adalah pena. Walaupun hari ini kelas sekolah, dah tak sekolah, tapi tetap kelas ada kan, online. Macam mana kita nak tahu cikgu tu ajar? Mesti cikgu tu bagi kerja dengan apa? Ada kelas kan online. Dengan apa tu? Dengan cikgu mesti hantar tugasan. Mesti dia sama ada tugasan tu dia suruh photostat ke, tengok buku. Mesti buku tu dia mesti tertulis lah, mesti dengan pena. Walaupun kelas dengan online. Okey. Baik. Selesai. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia apa yang tidak dia ketahui. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia banyak hal yang belum dia tahu dengan pena. Maknanya ilmu yang kita ada pada hari ini semuanya ditulis dengan pena. Okey, agar dia bermanfaat sebagai pengetahuan kepada umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, selesai 5 ayat. Ayat 5 ayat ni ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan ayat 5 ni nak menunjukkan nikmat Al-Quran dan juga manusia ni diciptakan lemah, dan juga nikmatnya Allah bekalkan manusia dengan pena untuk menulis Al-Quran yang ada pada hari ini. Cukuplah bekal manusia. Okey, ayat 6. Ayat 6 ni dia dah cerita lain. Ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha, pasti kalla, sesungguhnya manusia yang kafir, la yatgha, benar-benar la yatgha. Tagha, mana apa tuan-tuan dalam Quran? Tagha. Benar-benar melampaui batas. Benar-benar melampaui batas. Maknanya dia melampaui batas kerana kekufurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sebenarnya turun khas kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Macam yang saya sebut, bila Nabi keluar rumah je nampak masyarakat sembah berhala setiap saat. Jadi benda ni melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Okey, manusia ni dia melampaui batas. Bila dia melampaui batas? Apabila dia melihat dirinya telah cukup harta. Istaghna, daripada kalimah ghani. Manusia ni melampaui batas apabila dia telah cukup harta. Baik. Biasalah manusia ni bila dia banyak hartanya, ada kekuatan, ramai pengikut, maka dia akan merasakan dirinya serba cukup dan dia tidak memerlukan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak contoh-contohnya dalam Quran, banyak contoh-contoh manusia yang seperti ini. Siapa antaranya? Qarun, betul. Qarun. Qarun ni tuan-tuan, saya lupa catatannya. Qarun ni dia punya, tuan-tuan tahu Qarun ni, nak cerita kaya Qarun ni, saya pernah cerita tak tuan-tuan cerita Qarun ni, tapi saya lupa, saya catat dekat
mana ni? Kunci dia. Saya pernah cerita ada. Ada dalam Quran, saya lupa catatannya di mana. Kunci dia saja, tuan-tuan. Kunci gedung dia. Nak cerita kaya punya Qarun ni. Kaya sungguh lah. Kunci gedung dia saja. Nak cerita kayanya, dia kunci tu, yang bawa kunci dia tu beberapa orang pengikut dia memikul kunci gedung dia. Nak cerita kayanya dia sampai kunci dia pun orang pikul. Baru kunci dia, kunci gedung dia. Nak cerita betapa hebatnya Qarun tu. Sampai beberapa orang memikulnya, yang berbadan sado-sado lah. Pikul. Sebab kalau tak pikul memang tak boleh angkat kunci dia. Nak cerita dia punya kekayaan, baru cerita kunci dia lah. Kita ni tuan-tuan agak-agak paling kaya kita lah. Kita punya kunci kereta pun tak sampai lah sebesar mana kunci kereta kita. Walaupun kita kaya mana pun, kunci kita pun tak sampai lah. Ada orang pikul kunci kita. Ada bodyguard khas. Bukan bodyguard bawa kereta, bodyguard bawa kunci saja, tak ada. Itu yang paling kaya lah, tak ada pun Yang paling kaya kat dunia ni pun tak ada sampai peringkat khas pembantu dia yang tukang pikul kunci. Tak ada. Bodyguard dia pun paling terror pun bodyguard dia lah, jaga dia, bawa kereta dia, jaga rumah dia. Itu yang paling kaya lah. Tapi Qarun ni dia punya tu, dia punya kunci dia. Tuan-tuan, saya ada beritahu tak surah apa ni? Saya ada sebut tak surah apa ni, biar kita tengok sikit. Nak cerita dia punya kekayaan ni. Cerita tentang Qarun ni. Saya rasa saya macam pernah. Biar kita tengok sikit Saya tak ada sebut Saya rasa macam pernah sebut ayat berapa ni. Okey, tuan-tuan cuba tengok pada surah Al-Qasas, surah 76. Al-Qasas ayat 76 ni cerita Qarun. Surah Qasas. Surah Qasas ni surah yang ke-28 ayat 76. Surah 28 Okey, ayat 76 Dah jumpa 76. Juzuk yang ke 20. Jumpa tak? Jumpa Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihim. Sesungguhnya Qarun ini anak paman Musa. Anak paman Musa ni maknanya apa? Anak saudara Anak saudara Dalam kitab tafsir sebut dia sepupu. Wallahu alam, sama dia anak saudara ataupun sepupu. Mana Qarun ni tak jauh lah dengan Nabi Musa. Hubungan dia hubungan keluarga. Sama ada dia ni anak saudara ataupun sepupu Nabi Musa. Tak jauh lah, dekat. Dekat hubungan dia, hubungan keluarga. Dia bukan dua pupu ke, hubungan apa, tiga pupu ke. Tak ada, memang dekat. Ini memang dulur yang dekat lah. Ini kira dulur yang dekat, anak saudara atau sepupu. Okey. Min qaumi Musa, dari kalangan Nabi Musa. Fabawa, lalu Qarun ini telah zalim kepada mereka. Qarun ni dia ada satu sikap, dia takabur, dia suka menunjuk-nunjuk dia punya harta dia. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepadanya minal kunuz, harta perbendaharaan, harta yang banyak. Ma inna, yang sungguh bahawa mafatihahu. Jumpa tak tuan-tuan? Mafatihahu, kunci-kuncinya. Jumpa tak?
kunci-kuncinya, bukan satu kunci. Mafatih ni banyak kunci, bukan satu kunci. Mafatih banyak kunci, bukan dua. Mafatih ni banyak. Mafatih ni, mana kalau Arab, mafatih ni banyak kunci. Latanu, yang benar-benar berat dipikul. Kunci tu pikul, macam pikul kayu balak tu. Bil usbati, dengan kelompok orang. Kelompok tuan-tuan, bukan seorang, bukan dua. Kelompok ni maknanya ramai. Ramai. Ulil kuwah, yang mempunyai kekuatan, yang badannya semua sado-sado. Bukan badan macam saya ni, badan yang sado. Badan semua badan gagah perkasa lah, tough badan lah. Memikul. Idh qala lahu qaumuhu, tatkala berkata kepada kaumnya, la tafrah. Okey, tak apa. Yang penting saya nak cerita kekayaan Qarun tu kuncinya bukan satu, banyak kunci-kunci. Maknanya gedung dia bukan satu, bukan dua, banyak gedung. Yang pikul pula orangnya ramai, semuanya pula badannya gagah-gagah. Maknanya sangat-sangat kaya Qarun ni, sangat-sangat kaya. Tetapi akhirnya disebabkan satu lagi, Qarun ni dia bukan saja kaya. Dalam kitab tafsir nanti dia tak sebut sini. Dalam kitab tafsir sebut Qarun ni kaya satu, rupa dia pun memang orang kata handsome lah. Kaya pun kaya, rupa pun ada handsome. Kebetulan dia handsome, rupa dia memang ada lah. Rupa pun ada. Satu lagi tuan-tuan, ada tiga. Dia package dia tiga ni. Qarun semua ada. Harta ada, rupa ada, suara sedap. Qarun ada tiga ni. Dalam kitab tafsir sebut ada tiga benda ni. Tu sebab manusia ni, dia jangan sampai ada tiga perkara ni. Dia jangan komplit. Kaya okey lah kaya, rupa. Kalau ada tu suara sedap ni, takut-takut jadi macam Qarun. Dia biar ada dua atau satu cukup lah. Kaya, rupa okey lah. Ataupun dia memang handsome, duit tak kaya tapi duit ada lah. Jangan cakap tak kaya, ada duit, rezeki ada. Jangan cakap tak ada duit, ada duit tapi ada lah. Tak banyak pun ada. Maknanya dia, manusia ni jangan sampai tiga-tiga ni komplit. Tiga-tiga package ni komplit, nanti jadi macam Qarun. Na'udzubillah lah, jangan sampai. Tapi kalau tiga-tiga package ni ada tapi tak macam Qarun, memang bagus lah, terbaik. Amin, kalau ada amin lah. Dia kaya jutawan, rupa pun handsome, suara pun sedap. Dia jangan sampai orang tengok, jangan sampai tiga-tiga ada. Kalau ustaz kita lah, kalau ceramah tu, ustaz tu kaya, datang kuliah bawa kereta apa Bamus bawa Alphard ke Alphard bawa Alphard. Kita nak salam kurung pun tak jadi ni. Tengok Alphard, tengok muka ustaz pun handsome, suara sedap. Bila masuk tu, kalau ada jemaah perempuan tengok pun handsome ni ustaz. Nak mengaji tu tak jadi. Jadi kalau benda tu ada, habis. Ustaz pun sama je. Ustaz lagi kacau. Datang naik Alphard, baca Quran sedap, muka pun handsome. Habislah. Tak jadi belajar tafsir. Masuk dekat Facebook, orang tengok. Jadi benda tu gangguan. Sebab tu biasa tuan-tuan tengok, manusia ni tiga sifat ni dia tak akan ada komplit. Cuba kita perhatikan, ada tak tiga ni komplit? Dia tak akan ada tiga-tiga ni. Harta, rupa, suara. Dia mesti paling hebat pun dua je. Mesti dua. Dia tak akan ada tiga ni. Itulah sifat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tak dibekalkan manusia ni dengan tiga-tiga sifat ni. Biasanya dua je ataupun satu. Okey, tapi kalau ada tiga ni orang kata baguslah, terbaiklah. Okey, itulah tuan-tuan sedikit sebanyak tentang surah ini berkaitan dengan tak habis juga surah ni. Baru nak cerita manusia ini dia melampaui batas, iaitu orang Arab musyrikin Mekah. Mereka ini berpaling daripada dakwah Nabi, tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa,
Kerana apa? Kerana ar-ra'ahu istaghna. Kerana dia melihat dirinya telah cukup sempurna. Pada ayat surah sebelum ni pernah saya terjemah tak tentang surah Al-Masad, tentang siapa? Abu Lahab. Saya sebut tak dulu, Abu Lahab ni orangnya pun handsome. Isteri dia pun ada rupa lah. Dah masuk belum. Ummu Jamil kan isteri dia. Abu Lahab handsome pun kaya. Jadi biasalah manusia ni bila dia ada harta, dia akan rasa cukup lah. Okey. Baik, kemudian contoh lain banyaklah. Firaun pun sama. Firaun, dan juga dalam surah Kahfi pun pernah saya sebut dulu. Dalam surah Kahfi, pemilik dua kebun, tuan-tuan ingat tak? Dalam surah Kahfi ada cerita pemilik dua kebun. Kan? Ke tuan-tuan dah lupa dah? Ingat tak? Pemilik dua kebun ni, apa yang saya cerita? Seorang tu kebun dia, bila dia ada kebun dia tu memang menjadi. Nanti tuan-tuan tengok, nanti kita tengok pada kuliah akan datang. Kebun dia ibaratnya kalau tanam tu satu helai daun pun tak ada yang rosak. Subur. Dulu saya pernah cerita tuan-tuan, saya pernah tak cerita tanam cili tu. Saya tanam cili, saya masa tu berangan nak kaya lah. Ustaz pun kacau juga. Berangan nak kaya ni, orang tu kata ustaz tanam 2,000 pokok ni mungkin cecah puluh ribu juga, bukan belas ribu juga ustaz untungnya. Tapi dia tak cerita cabarannya. Rupanya cili ni dia manja. Tuan-tuan kalau tahu pengalaman tanam cili, dia bila lepas time hujan ni kena sembuh dengan racun. Kalau tak sembuh, ada serangga datang, habis. Dia bila hinggap satu pokok tu dah kena penyakit, dia akan berjangkit pokok 2, pokok 3, pokok 4, pokok 5 sampailah pokok seterusnya. Dia kena dikuarantinkan. Ikut SOP-nya dia kena kuarantin. Tapi saya masa tu saya tak kuarantin, dia jangkit habis. Habis. Semua pokok-pokok saya 2,000 tu hampir musnah semuanya. Habis lah. Waktu tu saya pun kecewa jugalah. Tapi agaknya supaya Allah nak jaga kita, agak-agak kalau kaya, ada rupa, suara sedap, jadi macam Qarun. Kacau. Jadi agaknya Allah sayang kat kita, dia tak bagi, tak jadi kebun tu. Habis kan, 2,000 pokok habis. Adalah beberapa pokok yang selamat. Saya dapat untung sikit jugalah. Saya dapat tuai 3 kali. Dapat tuai 3 kali, dapatlah sekilo. Mahal cili ni. Cili sekilo mahal tapi dia capai sekilo RM11. Kalau cili besar murah. Dia cili yang kecil, cili centil. Belah-belah lah tuan aja, belah-belas. Saya sempat jual dekat Benut, tahu apa nama dia? Kimat apa? Bukan yang kat Benut tu. Kimat Dia belakang mat-mat lah, orang Melayu punya tu. Dekat api-api. Apa nama dia? Itomat. Sempat jual 3 kali. Lepas tu dah habis. Tak merasa cili tu. Maknanya yang pemilik dua kebun ni, satu helai daun pun dia tak rosak. Akhirnya bila macam tu dia punya nikmat, jadi dia rasa macam kaya sangat lah. Jadi tak perlukan Tuhan. Kaya sangat, akhirnya kebun dia musnah. Disebabkan dia terlalu kaya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada lalai dengan kehidupan kita di dunia ini. Itu saja tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.